Cubaan suara 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Sebelum saya mula bercakap ni, suara saya jelas ke? Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Rashidi. Jadi insyaAllah kita akan teruskan seperti biasa. Sebelum itu saya ucapkan selamat datang dan juga ahlan wa sahlan kepada para hadirin, para asatizah, para masyayikh ke dalam majlis pengajian kitab Unwanul Falah siri yang ke-12. InsyaAllah pada malam ini kita akan teruskan dengan muka surat 6 baris yang 15 dari bawah. Keempat, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith ila akhir. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, yang pertama, yang kata pemakluman awal. Yang pertama, jika tuan-tuan tidak ada kitab, tuan-tuan boleh dapatkan kitab dalam bentuk PDF. Tidak ada para sahabat kita boleh kongsikan ataupun boleh tengok sendiri di Google, di Telegram. Ada makluman tentang muat turun PDF kitab Unwanul Falah di sini, himpunan kitab pengajian kurma. Di situ ada pengajian kitab-kitab yang kita gunakan, termasuk juga kitab Unwanul Falah. Boleh muat turun di situ ya. Itu yang pertama. Yang kedua, pastikan mikrofon dimatikan sepanjang pengajian berlangsung. Jadi tolong periksa mikrofon masing-masing supaya tidak mengganggu kelancaran majlis. Dan yang ketiga, insya-Allah soalan-soalan yang diajukan siang tadi, ada banyak juga soalan, ada dalam 7 soalan, tak silap saya. Ada 7 soalan yang dikirimkan. InsyaAllah akan diajukan kepada Al-Fadhil Ustaz pada malam ini. Kalau sempat, kita cuba tanya semua. Kalau tak sempat, insyaAllah kita bawa lah baki soalan tu pada sesi pengajian akan datang. Jadi sebelum bermula, pastikan kita berada dalam keadaan yang sesuai dengan majlis ilmu. Yang mana kita ni duduk dalam keadaan yang beradab. Pakaian kita, pastikan pakaian sesuai dengan majlis ilmu. Juga hadirkanlah niat-niat yang baik, insyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, alhamdulillah Ustaz sudah pun bersama dengan kita. Jadi insyaAllah kita buka majlis kita pada malam ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Di seterusnya saya serahkan majlis pada malam ini kepada Al-Fadhil Ustaz. Dipersilakan. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لنا صدرنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا. نويت التعلم وتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجهه وقربه
وثوابه سبحانه وتعالى. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Kata dia, keempat, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. InsyaAllah pada malam ni kita masuk membicarakan tentang sifat yang keempat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang wajib atas tiap-tiap orang yang mukallaf mengetahuinya serta beriman dengannya. Jadi sifat yang keempat daripada 20 sifat ataupun sifat yang keempat daripada 13 sifat. Dengar betul-betul tau. Dengar betul-betul ni apa yang saya nak cakap ni kan. Kata dia yang keempat yakni daripada 20 sifat. Ulama yang kata 20 sifat ni ialah mazhab Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Yang kata 20 sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala, yang wajib atas kita mengetahui satu persatu. Jadi yang kata 20 sifat yang wajib atas mukallaf mengetahui satu persatu tu ialah mazhab Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Yang kata 13 pula ialah mazhab Imam Abu Hasan Al-Ash'ari atau yang dinamakan mazhab Asy'ariyah. Baik. Okey. Jadi sifat yang keempat yang wajib atas kita mengetahui satu persatu ni ialah sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Jadi kita wajib kita kena tahu huraian sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis dan wajib kita kena beriman dengan sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Arti mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Apa arti? Arti di sini ni terjemahan. Belum huraian lagi. Terjemah daripada bahasa Arab kepada bahasa Melayu. Ini terjemahan ni. Bersalahan Allah Ta'ala bagi segala yang baharu. Terjemahan ni pun dia bukan terjemahan ikut harfiah. Kalau terjemah ikut harfiah tu ialah mukhalafatuhu, bersalahannya. Imam Syekh Ahmad dia letak terus isim zuhir, bersalahan Allah Ta'ala. Sedangkan dalam tu mukhalafatuhu itu isim domir, ganti nama. Hu tu ganti nama. Bersalahannya. Baik, salah ke Syekh Ahmad ni? Tak salah. Kenapa? Sebab ada ta'ala. Kat situ ada mukhalafatuhu ta'ala. Bila sebut mukhalafatuhu ta'ala, maka nya tu dah semestinya rujuk pada Allah. Jadi dia terus zuhirkan bersalahan Allah Ta'ala bagi segala yang baharu. Bersalahan Allah Ta'ala tu
anak bagi segala yang baharu. Faham kitanya apa? Anak faham kitanya ialah anak Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan tu anak takkan sama sekali anak bersamaan dengan makhluk pada zat, pada sifat dan pada perbuatan, sekali-kali tidak. Ya, bila kata dia Tuhan, anak maka sekali-kali tidak anak menyamainya anak dengan segala yang baharu. Itu pegangan kita lah. Anak, yakni kita pegang Tuhan tu anak mesti dia tak sama. Anak ataupun mesti dia tidak bersamaan anak dengan segala yang baharu. Baik, iaitu ya. Iaitu yang dikatakan bersalahan Allah Ta'ala bagi segala yang baharu tu, iaitu bahawa zat Allah Ta'ala tiada seperti segala zat yang baharu. Zat Allah Ta'ala tu tidak serupa ataupun tidak bersamaan dengan segala yang baharu. Kenapa? Kerana tiap-tiap yang baharu tu tak dapat tidak daripada zat yang berjisim dan yang berjirim yang mengambil tempat. Dan tak dapat tidak juga. Bila kata makhluk segala yang baharu tu, maka yang baharu tu bukan hanya zat, tetapi dia juga adalah arat. Jadi arat tu juga adalah benda baharu. Jadi bila kata arat, dia berhajat kepada tempat menumpang. Jadi sama juga dengan dikata tadi ni, bersalahan Allah Ta'ala tu pada zat dengan makna zat Allah Ta'ala tu tidak sama dengan segala zat yang baharu. Sebab zat yang baharu ni tak dapat tidak, mesti bertempat, mesti berjirim, mesti berjisim, bersusun. Jadi bila berjirim, bersusun ni, maka dia tak boleh kata dia Tuhan. Pasal apa tak boleh kata dia Tuhan? Sebab makna Tuhan tu ialah makna Tuhan tu yang terkaya, istighna an kulli ma siwah. Jadi kalau dia tu berhajat kepada jirim, jisim, nak terdirilah zat dia tu dengan jirim, jisim, maka dia berhajat. Dia berhajat kepada nak menyempurnakan zat tu dengan jirim, dengan jisim. Ada tempat lagi sebab lazim daripada jirim, jisim tu dia mesti bertempat. Lazim jirim, jisim tu mesti bertempat. Jadi bila kata jirim, jisim tu bertempat, maka Allah Ta'ala tu kalau dia bertempat, maka terluputlah makna Tuhan. Kenapa terluput makna Tuhan? Sebab bila kata Tuhan, dia tak berhajat kepada tempat. Dia tak berhajat kepada sesuatu. Walaupun tempat sekalipun, dia tak berhajat. Kalau dia berhajat, bukan Tuhanlah dia tu. Bukan Tuhanlah kalau dia tu berhajat. Baik, jadi itu yang pertama. Dan tiada sifat Allah Ta'ala seperti seperti segala sifat yang baharu. Kenapa? Kerana sifat Allah Ta'ala ni dia tetap dan sempurna. Sedangkan sifat yang baharu ni dia tak sempurna. Mana tahu tak sempurna sifat yang baharu ni? Kerana dia berubah-ubah. Bila dia berubah-ubah, makna sifat yang ada pada makhluk tu bererti sifat tu adalah baharu. Sifat tu baharu lah. Sebab apa kata baharu? Sebab ada dulu, ada kemudian. Ada dulu, ada kemudian. Cuba kita tengok kita ambil satu contoh lah supaya kita nampak. Cabai ataupun cili tu, cabai, cili, lada, masa muda dia berwarna hijau. Bila dia sudah tua sikit, berubah menjadi berwarna merah. Baik, jadi kan hijau dengan merah tu mana dulu? Oh, hijau lah dulu.
Sebab dia dulu. Lepas tu baru datang merah. Bermakna hijau tu ada dulu, ada kemudian. Begitu juga dengan merah tu ada dulu, ada kemudian. Jadi kaedah dalam tauhid ni, tiap-tiap sifat yang ada dulu dan kemudian, maka dia dinamakan sifat yang baharu. Apatah lagi, memang dia jadi baharu sebab dia duduk, dia berada pada zat yang baharu, membawa kepada zat tu juga jadi baharu. Bila sifat tu baharu, ada dulu, ada kemudian, makna baharulah tu. Bila kata baharu, berhajatlah kepada yang membaharukan dia. Sedangkan sifat Allah Ta'ala tu, dia tak boleh ada dulu, ada kemudian. Pasal apa tak boleh? Membawalah Allah Ta'ala tu zat dia pun juga ada dulu, ada kemudian. Bila Tuhan tu ada dulu, ada kemudian, bermakna dia kena jadi ya. Dia lagi pula bila dia ada dulu, ada kemudian, berarti dia sama dengan makhluk. Sebab makhluk tu mesti ada dulu, ada kemudian. Yang tu jelas lah. Jelas lah macam tu. Baik. Okay. Kemudian yang ketiga dia kata, dan tiada perbuatan Allah Ta'ala seperti segala perbuatan yang baharu. Masa apa tak sama? Sebab apa? Sebab perbuatan yang baharu tu tidak boleh memberi bekas. Manusia tu kalau dia makhluk, kita ambil manusia lah. Contohnya, sebab manusia tu namanya benda baharu lah kan. Kita ambil contoh manusia tu, perbuatan manusia tu tak boleh memberi bekas. Jadi perbuatan manusia tu hanya nisbah pada usaha dan ikhtiar sahaja. Dia tidak boleh memberi bekas. Maksud tak boleh memberi bekas tu maknanya dia tidak berkesan. Dia tidak berkesan pada perbuatan. Contohnya, kalau manusia tu makan ubat, maka bukan ubat tu yang menyembuhkan. Bila kita makan nasi, makna bukan nasi tu yang mengenyangkan. Itu nisbah i'tiqad kita. Perbuatan makan tu hanya usaha dan ikhtiar. Sebab Allah suruh kita manusia ni berikhtiar, berusaha. Jadi yang memberi bekal tu tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bakar kayu dengan api. Bukan api tu yang menghanguskan. Yang menghanguskan ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Api tidak ada kuasa menghanguskan. Jadi perbuatan makhluk tu dia kekurangan. Dia tak boleh memberi bekas. Siapa-siapa yang i'tiqad perbuatan manusia tu yang memberi bekas, maka boleh jatuh kepada kekufuran. Sebab itulah bahayanya tuan-tuan ya. Bahayanya apabila kita kata, apabila ada orang kata kan, ada orang kata ginilah. Sebab tu bila kita ngaji tauhid kan kita akan nampak tau. Akan nampak bagaimanakah berlakunya kesalahan dalam bab ni tuan-tuan ya. Okay, katalah ada manusia tu, ada seseorang tu kata, jahat tu bukan Allah yang tentukan. Jahat tu manusia tu sendiri yang pilih. Manusia tu sendiri yang nak. Ya. Bila kata macam tu tuan-tuan sekalian, makna ini huraian bab ilmu ni. Tapi tuan-tuan sekalian, bab ilmu ni mana ilmu tauhid tu macam tu dah. Kalau ada orang kata dia tu jahat, dia tu jahat dia tu. Jahat tu bukan Allah yang tentukan. Maka dia kata manusia tu sendiri yang pilih macam tu. Maka tuan-tuan sekalian, dia telah menyamakan perbuatan Allah Ta'ala dengan perbuatan makhluk. Tengok. Bila makna manusia tu sendiri yang pilih nak jadi jahat tu, dia yang pilih sendiri, bermakna kehendak manusia itulah yang memberi bekas. Sedangkan kita i'tiqad
tidak ada zat yang baharu ataupun makhluk ni yang memberi bekas. Tiba-tiba kita kata dia sendiri yang pilih. Orang tu kata dia sendiri yang pilih. Mana bila dia sendiri yang pilih, berarti kehendak dia lah yang jadi kufur tu. Jadi masa tu kehendak Allah Ta'ala berlaku takluk dah. Yang ni takut tuan-tuan sekalian. Maknanya kalau kata perbuatan Allah Ta'ala beri bekas, dan dikatalah perbuatan manusia juga memberi bekas. Jadi tuan-tuan sekalian, dia telah menyengutukan Allah Ta'ala dengan makhluk pada perbuatan. Bahaya tak ni? Bahaya sangat-sangat tuan-tuan. Bahaya sangat-sangat. Sebab itulah sebelum kita belajar ilmu-ilmu yang lain, pastikan dulu akidah kita benar. Pastikan dulu tauhid kita sah. Baik. Jadi kita faham dah. Bila sebut mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, maka kita tahu dah bersalahan Allah Ta'ala dengan segala yang baharu tu pada zat, pada sifat dan pada perbuatan. Tiba-tiba kan tuan-tuan, kita dapati di dalam Al-Quran Allah Ta'ala seolah-olah menyamakan diri dia dengan makhluk. Dia menyamakan diri dia dengan makhluk, tuan-tuan sekalian. Mana tu? Seperti contohkan, Yadullah fawqa aydihim. Yadullah, bermula tangan Allah Ta'ala. Tangan, yadun tu mana tangan? Yadun, bermula tangan Allah Ta'ala tu. Fawqa aydihim, di atas tangan-tangan mereka itu. Jadi Allah Ta'ala samakan diri dia ada tangan. Sama macam makhluk bertangan. Macam contoh lagi kan. Wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram. Dan kekallah wajhu rabbika, oleh muka wajah Tuhanmu. Rabbika zul jalali wal ikram, yang mempunyai ketinggian dan kemuliaan. Dan Allah Ta'ala kata dia ada muka. Baik tuan-tuan ya. Baik, yang ni tuan-tuan ya. Orang Wahabi ni tuan-tuan ya. Dia pegang zohir-zohir ayat lah. Dia pegang zohir. Dia kata Allah Ta'ala sendiri bagi tahu. Dia kata Allah Ta'ala sendiri habaq kat kita. Dia kata yang kita ni, yang Allah Ta'ala ni ada muka. Allah sendiri bagi tahu. Dia kata kenapa kita tak nak pegang? Macam katakan yang kata apa? Bila kata adalah seorang pensyarah di universiti tempatan. Universiti tempatan di Malaysia ni lah. Di sepanjang Malaysia ni dikatakan kenapa kita boleh terima yang kata manusia tu bertempat, makhluk tu bertempat, kita terima. Tapi bila kita sebut Allah Ta'ala, kita tak terima yang Allah Ta'ala tu wujud tanpa tempat. Mana boleh? Tengok. Dia bawa kepada akidah yang salah. Orang tu lah. Jadi ada dalam YouTube tuan-tuan sekalian. Dia nak samakan makhluk tu dengan Allah Ta'ala. Dia nak samakan Allah tu dengan makhluk. Baik, tengok ya. Okey, saya cerita pada tuan-tuan malam ni. Kalau sekiranya datang ayat yang mutasyabihat ataupun hadis yang mutasyabihat. Macam hadis yang mutasyabihat kan. Hadis yang kesamaran. Makna dia tu tak tahu makna tu makna apa yang Nabi kata tu. Macam kata nazala rabbuna. Nazala tu makna turun. Turun Tuhan kita. Nazala rabbuna. Telah turunlah oleh Tuhan kita. Dia kata macam tu kan. Jadi nazala. Seolah-olah macam Nabi kata nazala tu makna turun. Mestilah benda tu berada di pihak atas baru namanya turun. Mereka pun orang Wahabi ni tuan-tuan. Dia ambil. Tengok. Tengok. Itulah kita kata Allah Ta'ala tu di langit. Allah Ta'ala tu duduk atas arash. Arah tu di langit. Dia kata sesuailah dengan sabda Nabi tu. Nazala Rabbuna. Bahkan kan tuan-tuan ada satu ustaz tu kan. Ini jelas-jelas lah akidahnya salah tuan-tuan. Dia kata
1/4 malam tu Allah turun. Nazala Rabbuna tu dia kata. Turun. Dia turun macam mana? Syup. Dia turun syup. Dia turun macam tu. Daripada atas syup macam tu. Saya tengok tuan dia punya klip video yang orang hantar kat situ. Na'udzubillah saya kata. Dia tak sedar ni. Bila dia kata macam tu dia tak sedar. Dia tanpa sedar dia kata macam tu tuan-tuan. Baik. Jadi kaedah kita dalam ahli sunnah wal jamaah ni, kalau datang di dalam Al-Quran ataupun hadis, yang pada zuhirnya ayat Quran dan hadis tu menyerupakan Allah Ta'ala tu dengan makhluk, maka tuan-tuan sekalian di sudut ahli sunnah wal jamaah, ayat Quran tu ataupun hadis tu dinamakan mutasyabihat. Kesamaran, maknanya samar-samar. Al-Quran yang mutasyabihat dan hadis yang mutasyabihat. Okey. Bila ayat Quran ataupun hadis yang mutasyabihat ni, maka ulama ahli sunnah wal jamaah sama ada mazhab salaf ataupun mazhab khalaf, kedua-dua mazhab ni dalam ahli sunnah wal jamaah, mereka mentakwilkan ayat ni tuan-tuan ataupun hadis yang mutasyabihat tu mereka takwil. Okey. Takwil tu makna apa? Takwil tu makna dia ialah mengubah makna yang asal kepada makna yang lain. Tu makna takwil tu ialah mengubah makna yang asal kepada makna yang lain, yang lebih munasabah lah, yang lebih sesuai dengan kehendak akidah tu. Baik. Okey. Jadi tu takwil. Wajib takwil. Ulama kita ni ahli sunnah wal jamaah sama ada salaf ataupun khalaf, salafus soleh ataupun khalaf yang soleh ni, dia takwil. Takwil tu pula terbahagi kepada dua. Takwil terbahagi kepada dua. Okey. Satu dinamakan takwil ijmali, dan yang kedua dinamakan takwil tafsili. Takwil ijmali ni, takwil ijmali ni yang dipegang oleh ulama salaf. Ulama salaf ni, ulama yang duk zaman mana? Salaf ni tuan-tuan kan, ada dua pandangan lah. Ada dua pendapat. Salaf ni ialah ulama yang hidup selepas kewafatan Rasulullah sampai 300 tahun. Jadi ulama yang hidup dalam zaman tu dinamakan ulama salaf. Pendapat yang kedua pula, salaf tu dia kata selepas daripada kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa kepada 500 tahun. Ada pandangan yang kata macam tu. Sampai 500 tahun. Yang kata 300 tahun. Ada yang kata sampai 500 tahun. Hasilnya dua pendapat tu kita terima belakalah. Jadi golongan tu lah dinamakan golongan salaf. Baik, golongan salaf ni bila ayat yang mutasyabihat ataupun hadis yang mutasyabihat, mereka mentakwil ayat Quran yang mutasyabihat dengan hadis yang mutasyabihat tu dengan takwil ijmali. Okey, macam mana takwil ijmali tu? Takwil ijmali tu begini. Katalah ayat Quran, Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Bermula Tuhan yang bernama Rahman tu, Rahman 'alal arsyistawa, di atas aras, istawa, tertinggi ia. Jadi tuan-tuan, ulama salaf ni, bila ada ayat katakan takwil ijmali ni, bila ada ayat yang mutasyabihat ataupun hadis yang mutasyabihat, maka tuan-tuan sekalian, pertama sekali takwil mereka ialah mereka akan mengatakan Maha suci Allah Ta'ala
daripada menyerupai dengan makhluk. Dia akan kata macam tu. Maha suci Allah Ta'ala daripada bersamaan dengan makhluk. Baik, lepas tu istawa istawa al-yaliku bihi. Al-istiwa al-yaliku istiwa yang layak dengan Allah Ta'ala. Fawid maknahu ilallah. Serah makna istawa tu kepada Allah Ta'ala. Dan mereka orang-orang salaf ni, mereka tidak akan hurai lagi ya. Mereka tak hurai lagi dah. Mereka tutup mulut istawa, serah makna tu pada Allah Ta'ala. Serah makna tu pada Tuhan. Maka mereka tak hurai apa dah. Istawa tetap dengan istawa. Mereka tak kata apa-apa dah. Mereka tak kata dah. Istawanya bukan macam ni lah. Dah. Mereka tutup mulut. Istawa, istawa. Dah. Tak boleh. Sebab itulah di sisi mazhab ahli sunnah wal jamaah, ikut mazhab salaf ni, mereka tidak menterjemahkan perkataan yang mutasyabihat tu dengan bahasa lain daripada Arab. Haram kata dalam kitab apa? Dalam kitab Akidah Tahawi tu, dia kata haram di sisi mazhab salaf ni menterjemahkan ayat yang mutasyabihat tu ke dalam bahasa lain daripada Arab. Bahasa Melayu misalnya, bahasa Inggeris contohnya, bahasa-bahasa lain lah. Mereka tak nak, mereka kata Arab juga. Baik, macam contohnya yadullah fauqa aidihim. Yadullah fauqa aidihim. Yadun tu makna tangan. Tapi orang yang ulama salaf ni, dia kata yadun al-yaliku bihi. Yadun yang layak dengan Allah Ta'ala. Dia tak kata tangan. Yadun. Yadun tinggal dengan yadun. Al-yaliku bihi. Yang layak dengan Allah Ta'ala. Yang layak dengan dia. Apa itu? Fawid maknahu. Serahkan makna dia kepada Allah Ta'ala. Baik, itu cara ulama salaf. Baik, kalau ada orang mengaku dia salaf, tapi tiba-tiba kan dia kata begini. Dia kata dia mengaku dia salaf. Akhir zaman ni tuan-tuan kan, yang bukan salaf pun mengaku salaf juga ni. Dia kata macam mana? Tengok, dia kata Allah Ta'ala sendiri kata yang dia tu ada tangan. Yadullah fauqa aidihim. Ni tengok. Jelas kata Allah Ta'ala bagi tahu kepada kita yang dia tu ada tangan. Yadullah. Tangan Allah dia kata. Lepas tu dia kata macam mana? Oh, tangan Allah tu bertangan. Tapi tangan Allah tu tak samalah macam tangan kita. Macam kita jugalah dia kata. Tengok contoh. Dia hurai lagi. Macam kita jugalah. Tengok. Tangan kita tak sama dengan tangan monyet, tak serupa dengan tangan motor, tak serupa dengan tangan basikal. Dia kata macam tu. Baik tuan-tuan ya. Kalau orang ngaji tauhid cara ulama khalah sifat 20 ni tuan-tuan. Ya. Kalau yang kata macam tu kan jelas-jelas lah dia tak faham tentang akidah ni tuan-tuan. Ya, kenapa saya kata macam tu? Kerana begini tuan-tuan. Kalau nisbah ulama salaf ni, mereka tidak mengatakan Allah Ta'ala tu sama dengan makhluk, dengan ada tangan. Tak, dia tak kata macam tu. Serah makna pada Allah. Yang hurai macam tu itu tidak dinamakan salaf. Itu bukan salaf tu. Itu salah macam tu. Bukan salah macam tu. Pasal apa tuan-tuan ya? Sebab ulama salaf ni takwil ijmali tu dia serah pada Allah Ta'ala. Makna tu dia serah pada Allah Ta'ala. Dan dia tak hurai dah. Dia tak katalah Tuhan tu ada tangan, tapi tangan Tuhan tak sama macam tangan kita. Tengok ya. Tangan kita dengan tangan monyet tu sebenarnya sama ke tak sama tuan-tuan? Okay. Kalau ada yang jawab sama, maka saya kata begini. Tuan-tuan, kalau ada yang kata tak sama, saya akan jawab begini. Tangan monyet tu dengan tangan kita sama ke tidak? Sama. Pasal apa kata sama? Sebab tangan monyet tu juga adalah makhluk. Tangan kita juga makhluk. Tangan monyet tu bertempat. Tangan kita juga bertempat. Tangan monyet tu berjisim berjirim.
tangan kita juga berjisim berjirim. Jadi tuan-tuan, tak boleh bandingkan Allah Ta'ala tu dengan makhluk. Tak boleh. Tak boleh kata, oh Tuhan tu ada tangan, tapi tangan Tuhan tak sama macam tangan kita. Itu dah dia membandingkan Allah dengan makhluk. Macam mana? Sedangkan Allah Ta'ala tu tuan-tuan, zat yang qadim, mana boleh diserupakan ataupun dibandingkan dengan zat yang baharu. Jadi yang itu bukan huraian salah macam tu. Kau kata tangan Tuhan, Tuhan tu ada tangan, disabitkan Tuhan tu bertangan. Dan lepas tu baru dia tak samakan. Mana boleh dah sabitkan bertangan. Macam tu. Jadi kan kalau ulama salam ni dia bukan macam tu. Baik. Jadi yang kata macam tu ialah ulama yang mengaku salah, tapi dia bukan salah tuan-tuan. Itulah namanya fahaman kaum muda. Ataupun fahaman Wahabi ni macam itulah tuan-tuan sekalian. Yang membawa kepada kekufuran. Jaga baik. Okey. Itu ulama salaf yang mereka takwil dengan takwil ijmali. Ada pun ulama khalaf, ulama khalaf ni tuan-tuan, mereka takwil ayat yang mutasyabihat ataupun hadis yang mutasyabihat, takwil dengan takwil tafsili. Takwil tafsili tu macam mana? Takwil tafsili tuan-tuan, ubah makna asal kepada makna yang lebih munasabah, yang lebih sesuai dengan kaedah usuluddin ataupun tauhid. Contohnya, yadullah, tangan tu, dia bukan kata tangan. Asal mana yadun tu tangan. Tapi ubah makna tangan tu kepada makna lain yang lebih munasabah dengan kaedah tauhid. Apa dia? Yadun bimakna kudrah. Yang kata yadun tu bukan makna tangan. Yadun tu dengan makna kudrah. Dengan makna kekuasaan. Sesuailah dengan ayat tu. Kekuasaan Allah Ta'ala mengatasi kekuasaan mereka itu. Nampak? Sesuai dengan kaedah usuluddin tu. Macam contoh kan, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Istawa ditakwil oleh ulama salaf dengan makna istaula ataupun dengan makna al-milku, makna milik, ataupun dengan makna istaula dengan makna mentadbir. Jadi sesuailah dengan Ar-Rahmanu 'alal istawa. Abu Munah Tuhan Ar-Rahman tu di atas arah memerintah ia. Memerintah ia bukan menunjukkan Allah Ta'ala tu bertempat. Ada satu kes saya cerita pada tuan-tuan. Ini yang berlaku pada saya lah. Ada satu tempat tuan-tuan, saya baca kitab Faridatul Faraid. Dalam ramai yang datang di masjid tu, ada seorang dua daripada mahasiswa UIA. Mahasiswa UIA. Tengoknya, ini yang kita risau tuan-tuan. Pasal apa tahu? Akidah ni, bab akidah ni tuan-tuan, boleh ke sekejap begini, sekejap begini, boleh ke? Yang saya tahulah bab akidah ni dia kena permanent, dia kena tetap. Dia tak boleh sekejap begini, tak boleh. Ini bukan fiqh, ini bab akidah ni. Dan saya tak kata pun tuan-tuan, semua ke budak-budak UIA tu macam tu. Saya pun tak kata. Cuma berlaku macam tu tuan-tuan. Baca kitab tuan-tuan sekalian. Lepas tu kan budak-budak ni ada seorang lah. Mungkin dia berani sangat. Dia kata, Ustaz baca ni kan. Dia kata mana boleh baca kitab macam ni, sifat 20 ni. Mana ada zaman Nabi dia kata. Tu bida'ah tu. Zaman Nabi tak ajar sifat 20 ni. Baiklah. Kita dah orang tua kan. Kita bertenang je lah. Baca jugalah. Lepas tu last tu kan saya tanya balik lah. Baiklah, kalau macam tu kau punya akidah macam mana? Akidah kau macam mana? Oh, kami pakai Quran dan hadis. Oh, kami pakai Quran, kami pakai hadis. Baiklah, kalau kau pakai Quran, pakai hadis, saya tanya kau sikit boleh tak? Dia nak jolok sarang tebuan.
Enak, dia tak sedar. Enak, dia tak sedar yang dia jolok tu sarang tebuan. Enak, dia tak sedar tu tuan-tuan. Sedangkan kail dia sejengkal aja. Enak, lautan dalam nak diduganya. Enak, saya tanya dia balik. Baiklah, kalau macam tu akidah engkau, apa engkau nak kata tentang ayat Ar-Rahmanu Ar-Arsyistawa? Oh, dia kata Tuhan tu duduk atas aras, dia kata. Tuhan tu duduk atas aras. Dia baca pula ayat Quran yang lain kan. Yang mana allazi khalaqas samawati wal ard summastawa 'alal arsy. Dia baca ayat tu pula. Tengok ni jelas. Allah Taala lepas dia buat langit bumi tu, dia duduk atas aras. Ya, duduk atas aras dia kata. Baiklah. Jadi Allah Taala tu sekarang di atas aras lah. Dia kata ya. Jadi tuan-tuan, saya pun tanya pada dia baik. Saya tanya pada dia lah balik. Saya tanya dia kalau macam tu, kalau Allah Ta'ala tu duduk atas aras, pertama saya nak tanya, aras tu makhluk ke bukan? Tengoknya, ini bahayanya kalau orang punya akidah tidak permanen, tuan-tuan sekalian. Tak tetap, sekejap begini. Dia kata, saya tanya dia, aras tu makhluk ke bukan? Dia kata, aras tu makhluk Allah lah. Dia kata, makhluk lah. Siapa buat? Allah yang buat. Okey. Baik. Kalau kata Allah yang buat, bermakna aras tu ada mula lah. Sebelum Allah Ta'ala buat aras tu tak ada. Lepas Allah Ta'ala buat aras, barulah aras tu ada. Baik. Sebelum Allah Ta'ala buat aras, Allah tu duduk ke berdiri? Dia mula tergaru kepala tuan-tuan. Mula tergaru kepala, garu sini tak kena, garu sana tak kena. Lepas tu tak, dia kata. Aras tu adalah qadim, dia kata. Lagi teruk. Dia kata aras tu bukan makhluk, dia kata. Okey, kalau bukan makhluk, bermakna aras tu qadim lah. Yalah, dia kata. Dia kata, tak ada mula lah. Oh, kalau macam tu, aras dengan Allah tu samalah makam dia. Allah qadim, aras tu qadim. Kalau macam tu, boleh tak Allah Ta'ala tu kita kata Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tuhan bagi sekalian alam. Boleh tak? Dia kata, mula-mula kata boleh lah. Okey, kalau boleh bermakna aras tu termasuk dalam alam ke tidak? Masa tu baru dia tahu langit tinggi rendah. Masa tu baru dia tahu langit tu tinggi, langit tu rendah. Lepas tu saya tanya balik. Kata kalau Allah Ta'ala duduk atas aras, okey, aras tu kecil ke besar? Oh, dia kata besar lah. Dia kata aras dengan, saya tanya, aras dengan Allah tu siapa besar? Nak tengok uji dia. Aras dengan Allah siapa besar? Dia kata Allah yang besar. Dia kata, kalau Allah besar, macam mana nak duduk atas aras tu kecil? Nampak tak? Sebab itulah kata jangan. Itu yang kata dia, kalau tak mengaji sifat 20 ni pening akidah tuan-tuan sekalian. Jadi pening. Sebab itulah ngajilah akidah ni tuan-tuan. Janganlah pandang serong pada kitab sifat 20 ni. Bahkan yang teruk lagi tuan-tuan, ada kata sifat 20 ni bukan Nabi ajar. Siapa kata Nabi tak ajar tuan-tuan? Pasal apa? Kerana sifat 20 ni ulama tapis, ulama saring daripada ayat Quran dan hadis. Sebab itulah tiap-tiap sifat yang kita buat mukhalafatul ahwadis ada dalil Qurannya. Bukan tak ada dalil Quran. Ada tak? Ada. Laisa kamislihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Tengok. Laisa kamislihi. Tiada seumpamanya sesuatu. Tiada seumpama Allah Ta'ala tu oleh sesuatu. Tak ada. Surah Al-Ikhlas tu kan. Lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tengok. Semuanya ada dalam Quran dan hadis tuan-tuan sekalian. Bila takut kalau babalah tuan-tuan. Babalah ni mulut dia memang berat bila kata kat orang. Dia kata siapa yang nafikan sifat 20 ni. Dia kata siapa yang nafikan sifat 20 ni. Dia kata kafir mu, dia kata. Mu kafir, dia kata. Pasal apa? Sebab sifat 20 ni datang semua daripada Al-Quran dan hadis, dia kata. Bukan daripada ulama otak mereka nak. Datang daripada
anak Al-Quran dan hadis. Jagalah. Jadi tuan-tuan kan, anak pisau sudah di tangan, anak timun sudah di tangan, terpulang pada tuan-tuan nak potong macam mana. Jadi saya dah cerita dah. Wahabi punya akidah tetap dalam keadaan kesamaran tuan-tuan sekalian. Tuhan duduk bersila atas aras dah. Bila kita tanya, dah tergagau-gagau nak jawab tuan-tuan sekalian. Baik. Jadi kan, jadi kita pegang ulama khalaf ni, dia takwil tapi takwil tafsili. Takwil tafsili tu dia kata dia ubah makna yang asal kepada makna yang lebih munasabah dengan kaedah usuluddin. Jadi tuan-tuan, di antara dua ulama ni, ulama salah dengan ulama khalaf ni, maka serah pada tuan-tuan lah nak pegang yang mana. Nak pegang yang mana, silakan tuan-tuan, tak ada salah. Nak pegang salah pun boleh, nak pegang khalaf pun boleh. Dua-dua daripada ulama ahli sunnah wal jamaah. Tapi kau tanya pada saya, maka saya tetap berpegang kepada ulama khalaf. Dengan takwil tafsili. Baik. Tidaklah menyalahkan tidaklah menyalahkan ulama khalaf, ulama salaf tu, tak. Jadi salah pun betul. Sebab tu tuan-tuan sekalian, ulama-ulama yang di kalangan para sahabat di zaman tabi'in, di zaman tabi'in, mereka mana ada sifat 20 lagi. Sifat 20 ni terbit pada kurun yang keempat, hujung kurun yang keempat, awal kurun yang kelima. Ketika mana? Ketika Imam Abu Hasan Asy'ari, tuan-tuan sekalian. Imam Abu Hasan Asy'ari tu dia bukan ulama khalaf, dia bukan lahir zaman khalaf, dia lahir zaman salaf. Tapi kaedah yang dia buat sesuai dengan ulama-ulama, dengan orang-orang yang terkemudian, tuan-tuan sekalian. Baik, okey. Habis ya. Jadi kita pegang itu baik-baik. Jadi kata dia mustahil lawan bagi mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Mustahil. Boleh kita baca begini. Dan bermula lawan bagi mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis tu mustahil. Tak terima pada akal. Kita tak terima pada akal kita. Sabit lawan bagi mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Iaitu apa dia lawan yang mustahil tu? Mumasalatuhu lil hawadis. Artinya arti mumasalah tu menyerupainya Allah Ta'ala tu bagi segala yang baharu. Jadi sama dengan Allah Ta'ala dengan segala yang baharu. Sama. Baharu tu bertempat, maka Allah Ta'ala bertempat. Zat Allah Ta'ala tu berjirim berjisim, maka makhluk pun berjirim berjisim. Baik, jadi sama. Sifat pun sama, perbuatan pun sama dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu mustahil. Tak boleh terima pada akal kita. Akal kita tak terima, maka pengakuan Allah Ta'ala dalam Quran pun dia kata dia tak sama dengan makhluk, tuan-tuan sekalian. Dia tak sama dengan makhluk. Apa tu dia kata? Walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakul lahu. Dan tiada adalah baginya kufuwan, menyerupai, menyamai. Ahadun, tak ada. Jadi tidak ada satu pun yang sama dengan Allah Ta'ala, tak. Pada zat, pada sifat dan pada perbuatan. Kalau nisbah pada akal kita pun tak boleh terima. Kalau dia sama dengan makhluk, maka berarti dia tu dah bukan Tuhan. Sebab dia sama dengan kita, sama-sama kita dengan dia tu sama. Jadi tak boleh kata Tuhan lah. Jadi bila kata Tuhan tu, mesti tak sama dengan makhluk. Baik. Jadi menyerupai bagi segala baru tu mustahil. Tak boleh terima pada akal. Okey, mana dalil? Dalil ni penting ni. Sebab bila kita ada dalil, maka selamatlah kita daripada jadi muqallid. Jadi muqallid. Muqallid tu apa?
ikut perkataan orang lain dengan tidak mengetahui dalil. Tengok ya. Mana dalil sifat mukhalafatuhu ta'ala al-hawadis? Dia kata dan dalil bersalahan Allah Ta'ala bagi segala yang baharu ni ialah bahawasanya jikalau ini dalil akal ni, jikalau menyerupai ia Allah Ta'ala tu akan sesuatu daripada yang baharu, nescaya adalah ia baharu seumpamanya. Jadi bila kata dia baharu, maka bila kata Allah Ta'ala tu sama dengan baharu, maka keputusannya juga jadilah Allah Ta'ala tu baharu. Bila Allah Ta'ala tu baharu, maka berhajatlah dia kepada yang membaharukan dia. Bila dia berhajat aja, maka jadilah Allah Ta'ala tu tak lagi Tuhan. Pasal apa? Sebab bila kata Tuhan, istighna, terkaya. Apa makna terkaya tu? Terkaya tu maknanya tak berhajat. Sebab tu tuan-tuan sekalian, kita akidah kita ni tuan-tuan, kita kena jaga betul-betul. Jangan kata yang Allah Ta'ala tu berhajat. Jangan sekali-kali kata Allah Ta'ala tu berhajat. Iradat dengan hajat lain. Iradat tu tuan-tuan sekalian, kalau Syekh Ahmad dalam kitab Faridah dia kata iradat dengan mana? Dengan rentahnya. Dengan perintahan dia. Jadi pemerintahan dia ikut dia lah. Tapi kalau kita letak hajat ni dengan makna ada yang mendorong dia untuk buat, ada yang mendorong dia untuk melakukan, itu nama hajat. Sebab tu tak boleh kata Tuhan tu hajat. Jelas-jelas kan dalam kitab Matan Umur Barahin dia kata laisa lahul gharad. Tiada ada bagi Allah Ta'ala tu gharad, tujuan. Tak ada. Okey. Kita punya akidah jelas. Okey. Jadi kalau Tuhan tu baharu, maka samalah dia dengan baharu. Bila sama dengan baharu, maka dia berhajat kepada yang membaharukan dia. Bila dia berhajat kepada yang membaharukan dia, maka dia tak lagi namanya Tuhan. Kenapa? Sebab dia berhajat. Bila berhajat lemah tak? Lemah lah. Macam kita ni berhajat tak? Kita banyak hajat macam-macam. Ada hajat kita yang tercapai. Ada hajat kita yang tak tercapai. Jadi itu menunjukkan hajat kita ni, kita bukan kuasa atas hajat kita tu. Ada zat lain yang berkuasa atas hajat kita ni tuan-tuan. Baik. Okay. Bila kata macam tu, tengok ya. Jadi dia baharu. Jadi baharu tu mustahil. Tak boleh terima. Okay. Kemudian ada lagi baharu. Dan iaitu menyerupai Allah Ta'ala dengan segala yang baharu tu, ataupun dia tu jadi baharu tu, mustahil. Kenapa? Kerana telah sabit dah. Telah sungguh dah sedianya Allah Ta'ala. Bukannya Allah Ta'ala tu baharu. Allah Ta'ala tu sedia wujudnya. Wujud yang tidak ada permulaan. Wujud yang tidak dijadikan. Jadi sedialah dia. Sedia. Wujudnya sedia. Bukan kena jadi. Macam kita ni tak sedia. Pasal apa? Sebab kita ni dulu tak ada. Lepas tu baru Tuhan buat baru ada. Maka bila dah dalil pada sedia, kidam Allah Ta'ala tu dah dalil kuat dah yang Allah Ta'ala tu sedia, maka sabitlah bersalahannya, bersalahan Allah Ta'ala dengan segala yang baharu. Sabitlah bersalahannya Allah Ta'ala bagi segala yang baharu. Baik. Kemudian kata dia yang kelima, qiyamuhu ta'ala binafsih. Qiyamuhu, artinya qiyamuhu ta'ala binafsih, berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri. Wallahu alam. Kita dah sampai stesen besar dah untuk kita berhenti. Kalau kita baca, takut berhenti tengah jalan, tak sampai tempat tujuan. Jadi elok kita berhenti. Kelima, qiyamuhu ta'ala binafsih. Dah sampai dah KL Central, kena berhentilah pula. Wallahu alam bisawab. Okey, ada soalan apa-apa nak tanya pada malam ni?
Baik Ustaz, terima kasih. Jadi insyaAllah soalan yang pertama Ustaz. Jadi soalannya berbunyi, Assalamualaikum Ustaz. Kenapa dikatakan bahawa sifat 20 yang diasaskan oleh Imam Asy'ari kurang rajih berbanding sifat 13 yang diasaskan oleh Imam Abu Mansur? Mohon penjelasan Ustaz. Baik. Soalan ni nak kena perbetulkan balik ni. Kena betulkan balik ni Ustaz. Kena betulkan balik. Dalam ni dia kata sifat 20 tu diasaskan oleh Imam Asy'ari. Salah. 20 tu bukan pandangan Imam Asy'ari. 20 tu pandangan Imam Maturidi. Imam Asy'ari kata 13. Dalam ni kata 13 tu yang diasaskan oleh Imam Abu Mansur Maturidi. Jadi salah. 13 tu ialah yang diasaskan oleh Imam Asy'ari dan 20 lah yang diasaskan oleh Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Baik. Saya faham soalan ni. Dia begini ya. Biar gini ya. Masuk rajih tu, masuk dia kuat tu bukan bermakna yang 20 tu tak kuat. Cumanya gini, masalah khilaf di kalangan, khilaf di antara Imam Abu Mansur Imam Abu Hasan Asy'ari dengan Imam Abu Mansur Maturidi itu tentang sifat maknawiyah yang 7. Jadi sifat sifat maknawiyah tu 7. Kaunuhu ta'ala qadiran, kaunuhu ta'ala muridan, kaunuhu ta'ala aliman, kaunuhu ta'ala hayyan, kaunuhu ta'ala sami'an, kaunuhu ta'ala basiran, dan kaunuhu ta'ala mutakaliman. 7 ni, kenapa Imam Asy'ari dia tak bilang yang 7 ni? Sebab Imam Asy'ari kata sifat maknawiyah tu sudah termasuk di dalam sifat ma'ani. Kalau kaunuhu ta'ala qadiran tu, dia sudah masuk di dalam sifat kudrat. Kalau sifat iradat tu, kalau sifat kaunuhu ta'ala muridan tu, dia sudah termasuk di dalam iradat. Kalau sifat kaunuhu ta'ala aliman, dia sudah masuk di dalam sifat ilmu. Jadi Imam Abu Asy'ari ni, Imam Abu Hasan Asy'ari ni, dia kata bukan kita tolak. Sifat manawiyah tu bukan kita tolak, dia kata. Tapi tak masuk di dalam wajib dibilang atas jalan satu-satu, dia kata. Sebab apa? Di sisi Imam Asy'ari, bila sebab kudrat, maka itulah juga yang dikatakan kaunuhu ta'ala qadiran. Kalau sebut iradat, maka dalam iradat itulah sudah termasuk kaunuhu ta'ala muridan. Itu je beza dia. Imam Abu Mansur Maturidi pula dia bilang satu-satu tu dia bilang. Dia kata apa? Sebab bezanya Imam Abu Mansur Maturidi dia kata sifat manawiyah kaunuhu ta'ala qadiran tu lain daripada kudrat. Kaunuhu ta'ala muridan lain daripada iradat. Kaunuhu ta'ala aliman lain daripada ilmu. Itu aja. Adakah Imam Asy'ari menafikan sifat manawiyah? Tidak. Pasal apa? Sebab sifat manawiyah tu termasuk dalam sifat kamalat. Siapa yang nafikan keadaan Tuhan yang kuasa, keadaan Tuhan yang berkehendak tu dinafikan, maka hukumnya jatuh kepada kekufuran. Jadi kena faham macam tu. Bukan makna dia kurang rajah, maksudnya dia tak kuat. Tapi sebenarnya dilihat kepada mudah kita faham, ialah perkataan Asy'ari tu. Perkataan Imam Asy'ari tu mudah kita faham. Saya bagi contoh macam ni ya. Tengok ya. Tengok ya, kalau sifat manawiyah tu kan. Kalau Imam Abu Mansur Maturidi dia kata kudrat tu lain dan kaunuhu ta'ala qadiran tu lain. Dia kata kaunuhu ta'ala qadiran tu sifat hal.
sifat yang menengahi di antara ada dan tiada. Yang ni kalau orang awam, peninglah dia. Tapi kalau Imam Asy'ari punya perkataan, bila sebab kudrat, maka dah tentulah sabitnya kaunuhu ta'ala qadiran. Contohnya, kalau orang tu kuat, kita ambil lah contoh dia, ketua polis negara. Ketua polis negara ni, walaupun dia dalam cuti, walaupun dia di dalam dia tak bekerja, hari Ahad dia tak kerja, tapi dia ada kuasa tak? Dia ada kuasa. Maka itu yang dinamakan apa dia? Kaunuhu ta'ala qadiran. Keadaan dia yang kuasa lah. Pasal apa keadaan yang kuasa ni? Sebab dia ada kuasa. Bila dia ada kuasa, maka dia tetap dikatakan keadaannya yang kuasa. Lagi pula, bila sebab kaunuhu ta'ala qadiran tu, mana sifatnya? Qadiran ke atau kaunuhu tu? Maka ulama Asy'ari kata, kaunuhu itulah yang dikatakan sifat, bukan qadirannya. Kenapa? Qadiran tu merujuk kepada zat. Macam tu. Wallahu a'lam. Okey. Ada soalan lain? Terima kasih. Di soalan seterusnya Ustaz, soalan kedua, bagaimanakah pula lam pada kalimah liyabluwakum di dalam surah Al-Mulk? Kerana saya selalu dengar ceramah-ceramah terjemah kepada maksud tujuan. Jadi mohon pencerahan Ustaz. Ya, inilah yang saya kata, selalu kalau saya mengajar kitab tauhid ni kan, inilah benda yang saya terkenang guru saya, tuan tanya, tuan guru Bapa Hajilah, tuan guru Hajilah ataupun Bapa Allah Sarah ni tuan tanya, dia dalam bab ni kan dia tekan sungguh anak murid dia. Jangan kata Allah Ta'ala tu ada tujuan, dia kata. Jangan kata Allah Ta'ala tu ada tujuan. Jangan sekali-kali kata Tuhan tu ada tujuan. Sebab tu kan, sebab tu dalam masalah ayat ni, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ini ayat ni kan. Jadi liyabluwakum tu tak boleh kita letak dengan makna lam ilat, lam makna sebab, tak boleh. Sebab apa? Gini ya. Kalau kata allazi khalaqal mauta wal hayata. Dia kata ya, Tuhan yang menjadikan allazi khalaqa mauta wal hayat. Hidup dan mati tu liyabluwakum, kerana tujuan. Dah salah dah. Pasal apa? Kalau kita kata tujuan, maknanya di sini tuan-tuan sekalian, maknanya bila kata tujuan, berarti ada yang mendorong Allah Ta'ala menjadikan mati dan hidup tu, mati dan hidup tu ada perkara yang mendorong Allah Ta'ala untuk menjadikan hidup dan mati. Apa perkara yang mendorong Allah Ta'ala menjadikan hidup dan mati tu? Ialah ayyukum ahsanu amala. Siapa yang baik daripada kamu? Maksudnya, adakah Tuhan jadikan hidup dan mati itu Tuhan tak tahu ke mana baik, mana buruk, mana yang baik, mana yang jahat, mana yang buat ibadat, mana yang maksiat, Tuhan tak tahu ke? Kena jadikan mati dan hidup tu baru Tuhan tahu. Macam tu ke? Tak. Sebab tu tak boleh letak mana kerana atau mana tujuan. Sebab itulah hikmah. Cuba kita fikir balik. Cuba tengok ya. Cuba tengok Cik Nazril. Cuba tengok betul-betul ni ya. Cuba tengok ya. Kalau kita kata tujuan Allah Ta'ala menjadikan mati dan hidup tu ialah untuk melihat, untuk menguji kamu mana yang baik, mana kamu yang baik, mana yang buruk. Maknanya pada ketika itu Allah tak tahulah. Nak jadikan mati hidup baru tahu macam tu. Oh, kalau macam tu tak ada ilmu lah Allah Ta'ala tu. Sebab itulah tak boleh letak mana tujuan. Letak mana apa? Hikmah. Hikmahnya nak menguji kamu. Padanya Allah Ta'ala dah tahu dah orang tu baik, orang tu syurga, orang tu neraka. Tahu tak lagi? Tahu dah. Pasal apa tahu? Sebab iradat yang menentukan sejak daripada azali. Orang ni baik, orang ni jahat, orang ni ahli syurga, orang ni neraka. Iradat dah tentukan dulu-dulu lagi. Bila iradat tentukan,
maka ilmu tahu yang Allah Ta'ala tentukan. Wallahu alam. Baik, ada lagi? Soalan yang ketiga Ustaz. Jadi soalannya, apakah hukum percaya dengan law of energy, iaitu hukum tenaga? Kerana dalam fizik, hukum tenaga ni bermaksud tenaga wujud sejak dahulu. Ianya tidak boleh diciptakan dan tidak boleh dimusnahkan. Jadi adakah konsep ini bercanggah dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah? Mohon pencerahan Ustaz. Ya, mudahnya gini. Mudahnya gini tuan-tuan. Saya ragu-ragu soalan ni. Dia kata macam mana? Dia kata tenaga terwujud sejak dahulu. Dahulu tu maksudnya adakah sebelum ada manusia, sebelum ada makhluk sudah wujud tenaga ni? Tu soalannya. Soalannya tenaga wujud sejak dulu. Dulu tu maksudnya apa? Adakah tenaga tu bukan makhluk? Adakah tenaga tu bukan makhluk? Dia sebenarnya tuan-tuan, memang Allah Ta'ala buat kita ni tuan-tuan, Allah buat kita ni kan, Allah Ta'ala sertakan dengan tenaga. Memang Tuhan buat kita ni ada tenaga, tapi tenaga kita tu makhluk. Allah Ta'ala buat, tuan-tuan sekalian. Jadi law of energy ni, dia kata hukum tenaga ni, tenaga tu makhluk tak? Makhluk. Bukannya bukan makhluk. Dan yang salahnya, kita kata gini, kalaulah kita kata tenaga itulah yang memberi bekas, tenaga itulah yang memberi orang tu sendiri buat macam-macam, dia kata tenaga tu bukan Allah tentukan, maka pegang macam tu yang salah. Pegang macam tu yang salah. Pasal apa? Kalau kata tenaga itulah manusia tu berjalan, tenaga itulah manusia tu berlari, tenaga itulah manusia tu buat itu, tenaga itulah, maka pada ketika itu dia telah menduakan Allah Ta'ala. Kalau dia kata tenaga itulah yang menjadikan, yang memberi bekas, na'udzubillah, itu yang salahnya. Tapi kalau kita kata manusia ni memang ada tenaga, memang Allah Ta'ala tak akal, tapi akal kita, tenaga kita, kekuasaan kudrat kita ni tak boleh memberi bekas. Yang memberi bekas hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala sahaja. Tidak ada yang lain boleh memberi bekas. Jadi kalau kata macam ni kan, ianya tidak boleh diciptakan. Habis kalau tak boleh cipta, siapa yang buat? Bukankah tenaga tu Allah yang buat? Allah yang buat, tenaga tu Allah yang buat. Ni kadang-kadang kan, zaman kita ni tuan-tuan, yang benda baru-baru macam ni, dia berhajat kepada ahlinya, berhajat kepada ahlinya untuk menghurai ni tuan-tuan sekalian. Kadang-kadang kan, macam contohlah, saya bagi contoh tuan-tuan, yang akhir zaman ni kan, akhir zaman ni banyak yang tak mengaji, yang tak belajar, yang tak berguru tuan-tuan sekalian lah. Dia boleh bercakap dah jadi ustaz. Boleh bercakap dah jadi ustaz. Padahal tak pernah mengaji pun, tak pernah masuk pondok mana-mana, tak pernah belajar mana-mana tuan-tuan sekalian. Dah jadi penceramah. Bila macam ni, hatta zaman kita ni bukan kata macam tu. Minta maaf ni, kalau saya salah minta maaf lah. Tapi tuan-tuan, kalau pelakon yang taubat, artis yang taubat, penyanyi yang taubat pun, akhir zaman ni tuan-tuan, orang anggap ustazah, orang anggap ustaz zaman kita ni. Itu yang bahayanya. Panggil sana ceramah, panggil sini ceramah. Dia sebut bila kata orang tanya soalan, dah jawab lintang pukan tuan-tuan sekalian. Ni yang masalah kita pada hari ni tuan-tuan. Sedangkan yang zaman dulu, ustaz ni satu jawatan, satu gelaran yang bukan boleh orang pegang sewenang-wenangnya. Tak. Dia kena uji dulu. Ada 40 orang ulama tanya dia soalan, dia boleh jawab semua, baru namanya ustaz. Lepas tu lah faqih muqaddam tu namanya Al-Ustaz Azam, Al-Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'lawi. Kita ni tak reti apa-apa panggil ustaz dah. Kita tak reti apa-apa pun, tak nak boleh berketak sebatah dua kata macam tu pun kita kata ustaz dah. Malu kita tuan-tuan sekalian dengan ulama dulu. Ulama dulu mana ada ustaz-ustaz. Guru saya tuan-tuan ya. Orang tak panggil dia Syekh Maulana Murabi Ummah, tak. Panggil dengan gelaran Pak Teh.
Pak Su, Pak Lang, macam tu ya. Kalau kat petani tu tak panggil Syekh Maulana, tak panggil baba. Baba tu mana bapak. Macam tu. Jadi kena peganglah, walaupun kata hukum fizik sekalipun, ada tenaga sekalipun, tetap kita kata dia tu adalah makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kalau kita pegang dia memberi bekas, yang tu bercanggahlah dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Wallahu alam. Baik Ustaz, jadi soalan seterusnya, ini berkaitan pengajian sebentar tadi daripada Wan Ibrahim. Bagaimanakah untuk menerangkan lagi yang dikata oleh Tuan Guru sebentar tadi, iaitu jika seseorang yang melakukan kejahatan adalah di atas pilihannya sendiri, boleh salah akidahnya kerana makhluk tiada kuasa tetapi kejahatannya mendapat dosa. Jadi mohon pencerahan Ustaz berkenaan kenyataan tadi. Sebenarnya benda ni saya dah hurai panjang, tapi tak apalah. Bila tanya lagi ni, maka bertanggungjawablah saya untuk menjawab soalan ni. Okey, baik ya. Okey. Kalaulah tuan-tuan sekalian ya, kita nak pakai nas daripada Quran ke atau nak pakai akal atau kedua-dua sekali. Malam ni nak jawab tuan-tuan sekalian ya. Baik. Ni. Dalam ni dia kata, dalam soalan ni, Cik Wan Ibrahim ni, salam. Ya. Bagaimana untuk menerangkan lagi yang dikatakan Tuan Guru tadi? Saya ni bukan Tuan Guru ni. Saya manusia kerdil aja Ustaz. Saya manusia lemah je. Jangan panggil saya Tuan Guru lah. Saya banyak kali kata pada orang yang menadah, jangan panggil saya Tuan Guru ke, Syekh ke, jangan. Sebab risau tuan-tuan, Tuan Guru ni besar pangkatnya tu. Tapi saya ni bukan Tuan Guru pun. Tuan Garu boleh lah kot. Jangan pergi Tuan Guru. Okey. Dia kata, jika seorang melakukan kejahatan adalah tak atas pilihannya sendiri, boleh salah akidah. Ya. Ada orang kata, tuan-tuan ya, jahat tu bukan Allah yang menentukan. Maka dia sendiri yang buat. Apa salahnya? Tang mana salahnya? Cuba kita kembali balik rukun iman yang ke-6. Beriman dengan qada dan qadarnya. Mana beriman dengan untung baik, untung jahat. Tuan-tuan ya. Baik. Jadi maknanya kita pegang baik ke iman ni, jahat ke, baik ke, sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala sejak daripada azali. Jadi kalau orang tu kata jahat tu bukan Allah yang tentukan, dia sendiri yang pilih. Macam mana nak matching dengan beriman dengan qada-qadar ni? Macam mana nak matching? Macam mana orang tu pegang beriman? Macam mana dia beriman dengan qada-qadar? Kalau dia kata manusia tu yang pilih sendiri nak jadi jahat, manusia tu yang buat, berarti qada-qadar Allah Ta'ala tentukan sejak azali, salah. Macam mana beriman qada-qadar tu? Sedangkan ini adalah hadis. Nabi katakan, yang kata bila Rasulullah, bila Jibril tanya kat dia kan, ya Muhammad, wa ma huwal iman? Al-iman, Nabi kata, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi. Ada nas kata minallah. Jahat baik tu daripada Allah. Jadi mana bila kata jahat baik tu? Allah yang buat orang tu baik, Allah yang buat orang tu jahat. Allah yang tentukan orang tu baik, Allah yang tentukan orang tu jahat. Jadi kalau kata dia sendiri yang pilih, berarti terkeluar daripada kehendak Allah. Bila terkeluar daripada kehendak Allah Ta'ala, berarti masa tu Allah tu Tuhan ke tidak? Sedangkan manusia tu makhluk dia. Tiba-tiba manusia tu sendiri yang pilih, dia nak dia jahat, dia sendiri pilih kehendak dia. Tak kena langsunglah jawabnya. Lagi pula itu nisbah akal kita. Nisbah ayat Quran pula kata, macam mana nak kata tentang ayat ni? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan bermula Allah Ta'ala yang menjanjikan kamu
serta apa yang kamu buat. Wa ma ta'malun, dan Allah Ta'ala juga buat apa yang kamu buat. Mana orang tu kufur, orang tu maksiat, perbuatan ya? Perbuatan. Siapa buat perbuatan tu? Sedangkan ayat ulang kata wallahu khalaqakum, bermula Allah Taala menjadikan kamu wa ma ta'malun, dan apa yang kamu buat, apa yang kamu amal, yang kita buat. Mana yang kita buat pun Tuhan buat, batang tubuh kita pun Tuhan buat. Jadi maknanya kufur, maksiat, perbuatan kita tak perbuatan manusia. Dia buat ke Allah buat? Bercanggah dengan Quran. Bercanggah dengan Al-Quran. Jadi sebab tu kita pegang tuan-tuan, jahat baik datang daripada ketentuan Allah Ta'ala. Saya takut nanti kata gini pula kan. Kalau macam tu zalimlah Allah Ta'ala. Dia sendiri yang buat orang tu jahat, dia masuk ke neraka. Yang ni macam ni kena bagi tahu gini. Jahat ke baik ke, Allah Ta'ala tu maha adil. Kenapa? Sebab kita ni makhluk Allah tak? Kita ni makhluk Allah. Ikut dia lah. Nak lemparan syurga pun hak dia. Sebab tu lah kita lama-lama tuan-tuan beriman dengan untung baik dan untung jahat. Kenapa dua-dua untung? Kenapa dua-dua untung? Dalam kitab lama. Dia kata untung baik, untung jahat. Kenapa dia kata dua-dua untung? Untung baik pun untung, jahat pun untung. Kenapa? Sebab walaupun nampak benda tu jahat, sebenarnya itu adalah kebaikan. Sebab itulah kita Ahlussunnah wal Jamaah beriktikad apa sahaja yang Tuhan buat atas kita, semuanya adalah baik belaka. Walaupun kena COVID, baik tak? Baik. Cuba tengok contoh, accident. Accident tu baik ke tak baik? Tak baik pada mata kita. Tapi banyak tak benda baik yang Allah Ta'ala buat pada accident tu? Banyak. Apa dia? Polis ada kerja. Ambulans ada kerja. Doktor ada kerja. Bengkel ada kerja. Insurans ada kerja. Bank ada kerja. Tengok berapa banyak. Accident satu kereta je accident. Pram accident. Orang tu patah kaki apa, ambulans datang ambil. Orang driver ambulans ada kerja. Kau tidak makan gaji buta je dia. Nampak tak? Banyak ada kebaikan. Pram berlaku apa ni dekat Kedah. Habis kepala air dah tak tahu lah apa benda kan. Pram habis jahanam tuan-tuan. Habis rumah. Orang tu dapat rumah baru. Dapat bantuan. Banyak benda baik berlaku. Kita je tak nampak dengan mata kepala kita, kita tak nampak. Kecuali yang nampak ni tuan-tuan sekalian ialah dengan mata hati, dengan mata iman baru nampak. Kau tidak ada mata iman ni, tak nampak benda tu. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih dan jazakumullah khair diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz untuk pengajian kita pada malam ini. Sifat mukhalafah ni dan juga jawapan-jawapan yang diberikan untuk soalan pada malam ini. Jadi insya-Allah sebelum berakhir, jemput sekali lagi Al-Fadhil Ustaz untuk memimpin bacaan doa penutup. Dipersilakan Ustaz. Masya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ya azim sultan ya qadim ihsan ya daiman ni'am ya katsira jud ya wasi'al ata ya khafi ya lutawi ya jami' sana ya haliman la ya'jal. Salli ya rabbi ala sayyidina Muhammadin wa ali wa sallim radha sahabati ajmain. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal manu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqa wa anta lam tazal jaka ala ya miyasira kulli asir wa ya jabira kulli kasir wa ya sahiba kulli farid wa ya mughniya kulli faqir wa ya muqawwiya kulli da'if wa ya ma'mana kulli makhif yassir alaina kulli asir fatashir alaka yasir. Allahumma ya man la yahtaji ilal bayan wa tafsir hajatuna kathir wa anta alimun biha wa khabir. Allahumma inni akhafu minka wa akha ma yakhafu minka wa akha mimman la yakhafu minka. Allah bihaqi man yakhafu minka natina mimman la yakhafu minka. Allah bihaqi sayyidina Muhammadin ahrasna bi'ainika lati la tanam wa qunubna bika nafika alladhi la yurab warhamna biqudratika alaina fala nalqata sukatana wa raja'una. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid
din wa barakatan fil amr wa sa'atan fil jasad wa sa'atan fil rizqi wa tabatan qabla maut wa syahadatan 'indal maut wa maghfiratan ba'da maut wa afwan 'indal hisab wa amanan minal azab wa nasiban minal jannah warzuqna nazara ila wajhikal karim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan jazakumullah khair diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Jadi moga-moga Allah Ta'ala memberikan kesihatan yang baik kepada Al-Fadhil Ustaz, serta diberikan kekuatan, dimudahkan segala urusan untuk bersama-sama kita mengaji kitab Unwanul Falah ini sehingga khatam, dan kalau diberikan izin dan rezeki, insya-Allah kita sambung pula, mungkin buka kitab yang lain insya-Allah. Jadi saya juga ucapkan terima kasih kepada para hadirin kerana sudi meluangkan masa untuk mengaji kitab Unwanul Falah ini. Moga-moga diberikan istiqamah oleh Allah Ta'ala untuk terus berada tetap dalam pengajian insya-Allah. Jadi saya mewakili para hadirin mohon maaf kepada Al-Fadhil Ustaz, mungkin ada kurang adab sepanjang kami mengaji pada malam ini, ataupun mungkin kurang adab dalam bertanya, mohon maaf sangat-sangat dan minta halal akan segala ilmunya. Jadi saya juga mewakili pihak penganjur, mohon maaf mungkin ada salah dan silap sepanjang penganjuran program ini, dan di pihak saya sendiri sepanjang saya mengendalikan majlis ini, saya mohon maaf sangat-sangat mungkin ada salah cakap, salah bicara dan sebagainya. Jadi mohon maaf sangat-sangat. Jadi insya-Allah terima kasih dan jazakumullah khair diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz dan para hadirin. Jadi sebelum berakhir tuan-tuan dan puan-puan, seperti biasa kita ada sedikit pengumuman. Pengumuman yang pertama, insya-Allah 11 malam ini bacaan surah Al-Mulk jam 11 malam di Telegram voice chat. Kita akan bacakan bersama-sama anjuran kumpulan rakan muda agama di Telegram voice chat 11 malam ini untuk bacaan surah Al-Mulk. Kemudian pagi esok zikir akhir malam 5 pagi. InsyaAllah nanti admin akan kongsikan link pautan Google Meet untuk sertai program tersebut. Dan 6.30 pagi esok seperti biasa kelas Bidayatul Hidayah siri ke-46, 46 tak silap saya. InsyaAllah bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Faris Rosli, dan insyaAllah malam esok 9.30 malam bersama dengan Ustaz Adnin Al-Kulimi untuk pengajian kitab Asas Al-I'tiqad. Jadi saya mohon maaf kalau ada salah dan silap sepanjang saya pengajian pada malam ini. InsyaAllah soalan-soalan yang tak sempat ditanyakan pada malam ini insyaAllah akan dibawa ke minggu depan. Dan kalau sempat kita tanyakan kepada Al-Fadhil Ustaz insya-Allah. Jadi saya mohon maaf, itu sahaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam memeluk Islam, that is not the way Islam behave, according to the history.